Minggu 33. Okey, sekarang ni kita masuk kepada, okey, ni mungkin mudah sikit bagi awak berbanding minggu lepas. Okey, dia minta kembangkan. Okey, kembangkan maknanya kita tak nak ada kurungan. So, macam ni kita nak kembangkan. Very easy. Okey, negatif 5y ni adalah merupakan satu ungkapan lah. Okey. Didarabkan nanti dengan x, kemudian didarabkan dengan y. Okey, so apa yang kita akan darab? Negatif 5y darab dengan x. Kemudian negatif 5y darab dengan y. Okey, itu kita akan buat. Okey, so kita buat satu persatu dulu. Negatif 5y darab dengan x. Make sure awak dah tahu negatif 5y darab x jadi apa. Sebab kita dah belajar algebra yang betul-betul atas sebelum ni. Negatif 5y darab dengan x. Kalau masih lagi tak reti, bahaya. Okey, so kalau darab, nombor darab dengan nombor. Macam umpama begitulah, negatif 5 darab 1 dia jadi negatif 5 huruf dengan huruf. So kita gabungkan saja. Okay, seeloknya janganlah tulis yx, seeloknya tulis xy. Okay, kemudian negatif 5y darab pula dengan y. Okay, apa yang berlaku? Negatif 5y darab dengan y. Nombor dengan nombor dapat berapa? Negatif 5 lagi. Okay, y ni positif ya, termasuk positif ni. Kalau negatif y maknanya kita kena darabkan sekali dengan negatif y. Okay, positif ni y yang punya. So kita akan dapat negatif 5 darab dengan 1y dia jadi negatif 5. Negatif 5. Kemudian y darab dengan y. Kalau macam tadi y darab dengan x dia jadi xy. Ni y darab dengan y. Y kuasa 2. Okay, siap begitu. Okay, yang B pun cuba benda yang sama. Make sure ni dia punya. Okay, negatif 3k. Positif 2. Okay, kembangkan saja. Okay, kalau berkaitan dengan darab, kembangkan ni mudah sebab dia berkaitan dengan darab. Okay, jom kita tengok C pula. Kembangkan. Okay, yang ini dia ada satu ungkapan ni. Dia melibatkan ada dua pemboleh ubah kat sini. Okay, jadi kita tengok x tambah 5y dalam kurungan. Didarabkan dengan 3x tolak y. So, kalau macam tadi, satu saja pemboleh ubah kat luar. So, sekarang ni, x ni satu perkara, positif 5y ni satu perkara. 3x satu perkara, negatif y ni satu perkara. Okay. Apa yang perlu kita buat adalah, sama juga macam tadi, tapi kita buat satu persatu. X darab dengan 3x dahulu. Nanti kita akan buat x darab dengan negatif y. Kemudian 5y darab dengan 3x, 5y darab dengan negatif y. Okey, ini kita akan buat. Okey, so maknanya cikgu tak nak tunjukkan anak panah terus direct macam ni. Kita akan buat satu persatu. Okey, back balik. So, kita buat satu persatu. X darab dengan 3x dulu. Buat anak panah, kemudian terus kira. X darab 3x. Kalau darab senang je. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. So, kita akan dapat 3x kuasa 2. Kemudian, x darab dengan negatif y. Kita akan dapat apa? X ni depannya ada 1. 1 darab dengan negatif 1. Dia akan dapat apa? Negatif 1. So, negatif 1, biasanya kita tak tulis 1. Kita tulis negatif saja. Dan huruf dengan huruf. X dengan y. Dia jadi xy. Okay, buat biar faham. Kemudian, positif 5y darab dengan 3x. Positif 5y darab dengan 3x. So, nombor darab dengan nombor dapat positif, positif. So, kalau rasa keliru, macam biasalah guna kalkulator. Positif, negatif tak tahu, katakan keliru. Pening kan cikgu, pening. Positif darab dengan negatif, tak benda. Guna kalkulator, tak payah nak fikir-fikir pening-pening. 5 positif 5. Kalau rasa pening lagi tulis je. Positif 5. Darab dengan positif 3. Tapi pening kan, pening sangat sekarang. Okay, so 15. Okay, begitu. So ni nombor dia.
Tengok huruf pula. Y darab dengan X. So, jadi XY. Seterusnya. 5Y darab dengan negatif Y. 5Y darab negatif Y. Okay. So, 5 darab dengan negatif 1 dapat berapa? Peninglah cikgu lagi. Pening lagi. Darablah 5 darab dengan negatif 1. So, negatif 5. Tak payah pening. Pening kalkulator ada depan mata guna. So, negatif 5. So, Y pula huruf dengan huruf. Dapat dia ada 2Y ni. So, Y kuasa 2. Okay, jangan tulis 2Y pula. Alright, dah selesai sini kita permudahkan lagi. Cuba tengok. Okay, yang ini kita dah pernah buat dah masa algebra awal-awal dulu. Ni tengok ni, hasil tambah tolak kan. Tengah-tengah ni tambah tolak. Kalau tadi darab, kita boleh terus je nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Tapi apabila melibatkan tambah tolak yang ada pembeli ubah, kita tak boleh sesuka hati je. Kita kena cari geng dia. Okay, 3X kuasa 2 ada geng tak? Tak ada. Okay, XY. Ada geng tak XY? Tengok pembeli ubah yang sama. Ada ni geng dia. Okay, ambil sekali negatif ni. Ni XY yang punya. Kemudian, negatif 5Y kuasa 2. Dia ada tak Y kuasa 2? Back Y kuasa 2? Tak ada. So, ni satu geng. Jadi, nak buat apa? Permudahkanlah. Ni tak boleh nak buat apa. Dia tak ada geng dah. So, 3X kuasa 2. Okay, so sekarang ni dia betul-betul dah susun. Kalau XY ni berada di belakang, kita susun kat depan supaya nampak sikit. Okay, negatif XY tambah 15XY. Okay, bila melibatkan tambah tolak, tak perlu tengok huruf. Okay, kita tulis dahulu huruf. Yang kita kena tengok adalah nombor sahaja. So, sini negatif XY. Ada nombor apa ni? Ada negatif 1. Yang ini pula ada nombor apa? Positif 15. Bukan darab. Ini mereka melibatkan darab. Ini melibatkan tambah tolak. So, negatif 1 tambah positif. Maknanya tambah 15. Okey, itu yang dapat positif 14. Mesti dah mahir benda gini. Ingat, kalau darab je boleh nombor-nombor, huruf-huruf. Kalau tambah tolak je mesti nombor sahaja. Okay, so yang ini tolak 5Y kuasa 2. Tak ada geng. Dia seorang je. Dah, siap. Itu saja. Okay. So, sama juga dengan situasi ini. Make sure awak cari dulu geng dia. Okay, mula pecahkan dulu. Ni, maknanya ada 4 perkara. So, ada 4 anak panah lah senang cerita. Okay, sebab ni pasangan dia tu. So, nanti cuba darabkan. Kembangkan. Dah kembangkan, cari geng satu bag ya. Huruf yang sama. Kemudian baru kita tambah atau tolak. Okay.